奉主耶稣圣名挥前诗颂 In the name of Lord Jesus Christ, I lead him. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. 首先，我们来唱诗第238首。Let us sing hymn 238. Nyanyi kidung bilangan 238. 来唱第一节 first verse。
Second verse. 里上有的飞鸟已有，白发时的枝万朵。我主耶稣身负至宝，在世界无减少之所。就来居我心，主耶稣，在我心有主属为主。就来居我心，主耶稣来，在我心有主属为主。Third verse. 这只手里就让脱罪去，就如我接受神一般。让真心相知，在一起经过，地是教为气息最丰。就来居我心，主耶稣，在我心有主属为主。就来居我心，主耶稣来，在我心有主属为主。 Fourth verse. 敞开的山脉上长山，有一结永的山之望。眼前这外貌不是照美，旁人皆被接触了。那是我一切主耶稣，一生途途歌颂华舞。那是我一切基督耶稣，一生途途歌颂华舞。接下来我们再来唱诗第148首 Sing the next hymn 148. Nyanyi kidung seterusnya 148. First verse. 耶稣是我主，就来下去，寂寞我在怀里，有汗湿开去。我们总有论坛。
我们再来唱诗第323首，Sing the next hymn 323. Nyanyi kidung seterusnya 323. First verse. Second verse. Third verse. Fourth verse.诗第357首 Sing the next hymn 357. Nyanyi kidung bilangan 357. First verse. Second verse.
third verse. ，fourth verse. ，last verse. 感谢主会显示送到此，请大家预备行聚会。Thank God our hymn session ends here. Let us prepare our heart for the service. Sesi kidung syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Sila sedia hati untuk berkebaktian. Haleluya.各位主所爱的圣徒，大家晚上好。To all the members that God love, good evening to all. 我们请一同低头默。
奉主耶稣圣名祷告。 哈利路亚，奉主耶稣圣名。
请坐。在基督里合一。 The topic that I want to share today is to be united in Christ. 我们请一同翻开以弗所书的第2章。 Let us turn to Ephesians chapter 2. 请看以弗所书2章的11到22节。 Ephesians chapter 2 verse 11 to 22。 11 to 22. 以弗所书2章11到22节。 Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. 11到22节。 Verse 11 to 22. 所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，证明原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的主约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处。Ada persatu di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam beberapa ayat Alkitab ini kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus telah merapatkan dua kumpulan kaum yang berlainan. Selain daripada cara menyatukan mereka, di sini kita juga dapat melihat bahawa kesatuan itu, iaitu keteguhan kesatuan itu, sehingga tahap apakah keteguhan kesatuan itu. Kita tahu bahawa manusia pada zaman sekarang boleh dikatakan amatlah dingin. Kadang berkemungkinan kerana latar belakang dan juga pemikiran yang berlainan menyebabkan adanya perselisihan faham. Dan ini merupakan hal yang membawa kesan ataupun keburukan yang sangat teruk dalam apa jua persatuan. Apatah lagi apabila kita yang tidak berhenti-henti menekankan akan kesatuan dalam kerja.
Kerana itu, marilah kita meneliti ayat Alkitab di sini untuk memahami bagaimana kita dapat dipersatukan di dalam Kristus. Dan juga kita akan belajar bersama-sama daripada ayat-ayat Alkitab ini, agar melalui ayat Alkitab ini kita dapat mempelajari bagaimana kesatuan kita itu dapat diteguhkan. Biarlah saya memberi terlebih dahulu pengenalan tentang ayat-ayat Alkitab ini. Dan kemudian barulah kita mempelajari dalamnya pengajaran-pengajaran tertentu. Pertama-tama marilah kita rujuk kepada ayat 11 hingga ayat 12. Di sini Paulus menginginkan agar orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat boleh mengimbas kembali akan latar belakang mereka sebelum ini. Ini kerana bangsa-bangsa lain ini mereka memahami bahawa dahulu mereka merupakan orang-orang yang tidak layak. Dan barulah sekarang mereka boleh memahami rupa-rupanya apabila mereka dipilih oleh Tuhan itu merupakan satu kasih karunia yang sangat besar. Di sini, Paulus telah menggunakan beberapa analogi ataupun gambaran untuk menggambarkan orang-orang Yahudi ini yang bagaimana mereka menjadi bangsa asing pada dahulunya kerana tidak disunat, di mana mereka telah disebut orang-orang tak bersunat. Di mana Paulus dengan khasnya menekankan bahawa gelaran sedemikian adalah bagi mereka yang ada di mana Paulus mengatakan bahawa gelaran sedemikian iaitu mereka yang tak bersunat merupakan gelaran yang digunakan oleh mereka yang telah disunat. Dan bagi orang-orang yang telah disunat sememangnya adalah digelar ataupun dirujuk kepada orang-orang Yahudi. Jadi mengapakah gelaran iaitu orang-orang tak bersunat ini digunakan untuk menggelar orang-orang lain yang tidak disunatkan? Sememangnya sebab yang paling asas ialah kerana itu merupakan iaitu bukti secara fizikal yang menunjukkan bahawa orang-orang yang tidak bersunat itu bukanlah orang-orang yang telah masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Dan apabila seseorang itu disunatkan, maka ini merupakan orang-orang yang telah pun mempunyai bukti sebagai keturunan Abraham. Oleh itu, gelaran ataupun simbol ini merupakan simbol keperkauman dan juga simbol keagamaan. Iaitu ini merupakan satu simbol bagi satu kaum dan juga satu agama. Oleh itu, apabila orang-orang Yahudi menggelarkan bagi mereka bangsa lain, orang-orang yang tak bersunat, maka sememangnya dari segi keagamaan, maka orang-orang Yahudi ini merasakan bahawa diri mereka itu lebih berpangkat tinggi. Ini bukanlah satu kata adjektif yang objektif. Sebaliknya, kata-kata ini sebenarnya membawa sindiran di dalamnya. Di mana maksud yang tersirat ialah orang-orang seperti ini, kamu seperti iaitu mayat yang tidak bernyawa yang masih hidup di dunia ini. Seolah-olah mayat yang bergerak sahaja, di mana kehidupan sedemikian itu tidak bermakna. Jadi mengapakah terdapatnya perbezaan yang sebegitu jauh antara orang yang disunatkan dan orang yang tidak disunatkan? Ini sememangnya ada kaitannya kerana ia mempunyai kaitan dengan bukti fizikal untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Oleh itu, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, antara dua ini orang-orang Yahudi sebenarnya mereka telah pun mempunyai pengalaman bagaimana mereka dimalukan kerana keluarga dan juga kerajaan mereka itu telah dimusnahkan. Dan kerana itu mereka perlu mencari iaitu rasa
merasa seolah-olah dirinya itu adalah yang ditinggikan, mempunyai ketinggian yang boleh memberi kepada dirinya kebanggaan. Jadi bagi mereka, iaitu identiti mereka yang telah dipilih Tuhan itu dari segi fizikal itu merupakan satu identiti yang membawa kebanggaan, di mana dari segi tubuh jasmani aku telah dibuli adalah yang sementara, aku merupakan seorang hamba, aku tidak ada kebebasan. Tetapi dalam mental saya, dalam minda saya, dalam semangat saya ini merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi, yang bernilai sekali, saya merupakan umat Tuhan. Kerana itu, orang-orang Yahudi, dengan demikianlah mereka telah mendapat kebanggaan sedemikian dari segi keagamaan. Demikianlah mereka amat bersandar kepada gelaran ini untuk mendapat kebanggaan diri. Agar semakin besar tamparan yang mereka ataupun tekanan yang mereka terima dari segi luaran kepada fizikal, tubuh fizikal mereka, maka lebih lagi mereka memerlukan kebanggaan itu dari segi mental ini untuk memberi dirinya penghiburan. Memangnya ada kesan baiknya. Namun demikian, kebanggaan dan kehormatan sedemikian menyebabkan orang-orang Yahudi tidak merasakan diri mereka itu tidak perlu belajar daripada bangsa lain. Tetapi apabila keadaan ataupun perasaan sedemikian telah terlampau, maka mereka akan ada kebanggaan ataupun kecongkakan secara buta tuli, di mana mereka akan memandang ringan terhadap orang lain. Wahyu ataupun petunjuk dalam perjanjian lama, dalam kerajaan Mesias telah pun diberitahu bahawa di dalam kerajaan Mesias akan ada bangsa-bangsa lain sama seperti bangsa-bangsa Yahudi. Tetapi kerana pengakuan mereka terhadap kaum mereka, terhadap keagamaan, maka hal ini ataupun hakikat ataupun nubuat ini telah pun diputarbalikkan. Orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus sehinggalah zaman pada hari ini, mereka tidak pernah pun mau berkongsi dengan bangsa-bangsa lain firman Tuhan ataupun Injil Tuhan. Jadi apabila kata-kata ini berasal daripada kata-kata bangsa lain, bagi orang-orang Yahudi ini merupakan sesuatu yang mengaibkan mereka, terutamanya bagi mereka yang memahami firman Tuhan dan pada masa yang sama mereka rela untuk menerima firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan dalam pandangan orang-orang Yahudi ataupun umat Kristian. Dalam pandangan mereka, bangsa lain yang telah menerima firman ini seolah merupakan kaum ataupun golongan kedua. Mengapakah mereka menjadi golongan tempat kedua? Kerana warna kulit mereka, kerana keturunan mereka. Sedangkan semua ini tidak ada kaitan pun dengan iman, kepercayaan dan juga anugerah mereka. Jadi boleh dikatakan hal ini ada kaitannya dengan keadaan seperti yang tertera dalam ayat Alkitab buku Efesus pasal 2. Saya akan kembali ke ayat ini nanti. Mari kita rujuk kepada ayat 13 pula. Paulus menyentuh bahawa mereka yang dahulu jauh kemudiannya telah ada perubahan. Dan mereka mempunyai peluang di mana pada asalnya orang-orang Yahudi yang dahulunya jauh daripada mereka, kini mereka boleh mendekatkan diri dengan mereka. Di sini menyentuh bahawa mereka sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan selepas itu kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus telah menggunakan tubuhnya untuk menyatukan kedua pihak. Ayat 15, di mana Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dengan
tubuh fizikalnya. Dan dari sini kita dapat faham bahawa darah Tuhan Yesus itu memberi perlambangan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Paulus menyentuh itu bagaimana kematian Tuhan Yesus itu dapat menyatukan kedua-dua pihak yang telah terpisah sebelum ini. Ayat 14 pada permulaannya mengatakan bahawa di sini mengatakan sebelum ini ada kerana dialah, di mana dalam ayat 14 telah memberitahu kita bahawa sebelum ini bagaimana Tuhan telah mempersatukan kedua-dua pihak. Dan apabila Paulus mengatakan bahawa Tuhan Yesus telah mempersatukan kita, dan kesatuan ini merujuk kepada dua menjadi satu. Dan bangsa-bangsa yang dirujuk di sini ialah bangsa lain dan juga bangsa Yahudi, di mana mereka telah dipersatukan. Dalam ayat 14 rangkap ke bawah ada mengatakan bahawa Tuhan Yesus telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah. Dan ini juga merupakan salah satu cara bagi Tuhan Yesus mempersatukan dua pihak. Ayat 15 pula, di sini lebih lanjut lagi memberitahu kepada kita apakah yang sebenarnya telah memisahkan kedua-dua pihak. Dan di sini mengatakan semua ini adalah kerana dendam ataupun perseteruan yang telah didirikan di bawah hukum Taurat, dan bagaimana Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang telah melahirkan perseteruan. Tetapi janganlah saudara-saudari salah faham bahawa Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat sama sekali. Melainkan dalam Injil Matius di mana Tuhan Yesus Kristus pernah memberi penjelasan bahawa dia sama sekali tidak akan meniadakan hukum Taurat. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa yang telah dibatalkan sebenarnya adalah dirujuk kepada segala perintah dan ketentuannya. Oleh itu, apa yang ingin dirujuk di sini ialah pada ketika dahulu, iaitu para imam, para nabi dan juga para pemimpin agama pada waktu dahulu. Mereka telah bermesyuarat dan telah pun menambahkan sesetengah adat istiadat ke dalam perintah Tuhan ataupun hukum Tuhan. Dan kita tahu bahawa tradisi-tradisi ini sememangnya ada kaitan dengan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan Yesus pada masa yang sama juga tahu bahawa semua ini merupakan perkara-perkara yang telah ditambahkan oleh manusia ke dalam hukum Tuhan. Dan ini merupakan tradisi manusia. Namun demikian, keadaan pada ketika itu dengan begitu mudah boleh melahirkan perseteruan di antara dua bangsa. Dan sebentar tadi kita telah pun membincangkan bahawa ini merupakan hasil daripada rasa ingin mendapat kehormatan dan juga kebanggaan daripada identiti itu. Dan terdapat juga sebab-sebab yang lain. Contohnya,
di mana orang-orang Yahudi amat menekankan hari Sabat. Dan pada hari Sabat, selain daripada adanya kebaktian dalam bait suci, biasanya sepanjang hari itu tidak akan dilakukan apa-apa kerja. Di mana hanyalah dalam minda mereka akan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan iman kepercayaan. Sememangnya tentunya ada juga di antara mereka yang tidaklah begitu saleh dalam minda mereka dan kerana itu mereka mudah mengantuk. Jadi dalam hal ini bagi orang-orang Roma yang sebelum ini yang begitu rajin, yang senantiasa melakukan kerja sepanjang hari, yang malah tidak ada masa untuk berehat, mereka merasakan seolah-olah orang Yahudi itu merupakan orang yang malas kerana mereka tidak faham rupa-rupanya pada hari Sabat mereka sepatutnya berehat dan merenungkan penciptaan Tuhan. Dalam dunia Empire Roma, bagi mereka sekiranya mereka perlu memilih satu hari untuk berehat, maka boleh dikatakan mereka hanya mempunyai hari tersebut apabila kerajaan ataupun Empire Kristian pada ketika itu telah pun menentukan hari tersebut. Iaitu hanya apabila mereka telah menerima agama Kristian secara kumpulan. Ataupun dari segi yang lain, ataupun contoh yang lain, orang-orang Yahudi amat menekankan itu cara-cara pemakanan mereka ataupun diet pemakanan mereka. Dan ini sememangnya ada pertentangan dengan bangsa lain. Contohnya, orang-orang Yahudi tidak akan memakan makanan yang tidak tahir. Contohnya, daging babi. Sebaliknya, orang-orang Roma mereka suka makan daging babi. Dan ini masih lagi boleh diterima kerana ini merupakan yang telah diarahkan oleh Tuhan. Di mana sekurang-kurangnya pada ketika dalam perjanjian lama mereka perlu memelihara ketetapan-ketetapan tentang pemakanan mereka. Tetapi bangsa Yahudi bukan saja sedemikian, mereka juga telah menokok tambah lagi hal-hal lain. Contohnya mereka haruslah membasuh tangan sebelum berulang kali membasuh tangan dan sama ada sebab ataupun tidak ada sebab mereka akan berpuasa. Dan semua ini bagi orang-orang Yunani ataupun orang-orang Roma, bagi mereka ini merupakan hal yang sangat menghairankan untuk mereka pegangi. Jadi ini merupakan antara contoh-contoh yang boleh kita tujukan untuk memahami mengapakah dua pihak ini, dua bangsa ini, mereka telah lahir perseteruan dalam kalangan mereka sehingga kan mereka ada perselisihan faham. Tetapi apabila Tuhan Yesus membatalkan semua ini, maka dengan nyata sekali semua ini telah pun diisytiharkan bahawa ketentuan-ketentuan ini hanyalah merupakan tradisi dan juga tabiat orang-orang Yahudi. Di mana ketentuan-ketentuan ini tidak ada kaitan dengan anugerah keselamatan. Malah dalam hukum Taurat juga ada perintah-perintah tertentu di mana fungsinya juga telah pun diubahkan. Di mana semua ini di mana ada dalam kalangan perintah-perintah telah pun digantikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Contohnya seperti yang dikatakan dalam ayat 11 yang telah disentuh tentang sunat. Mengapakah Paulus mau menekankan tentang menurut daging yang digelar sunat? Ini kerana
sakramen sakramen pembaptisan yang telah diasaskan oleh Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan fungsi sunat ini. Oleh itu, dalam roh, maka manusia tidak perlulah menurut daging disunatkan. Oleh itu, terdapat perintah-perintah tertentu yang ada dalam hukum Taurat telah pun tersimpan ataupun terpelihara tetapi dilaksanakan mengikut apa yang telah pun diasaskan oleh Tuhan Yesus kemudiannya. Maka kerana itu pada hari ini terdapat ramai daripada kalangan manusia mereka menganggap bahawa sakramen pembaptisan itu sudah lagi tidak seperti sakramen pada hari ini, melainkan menjadi seolah-olah sebagai satu upacara sehingga mereka tidak mementingkannya lagi sama ada ataupun tidak ada. Bagi mereka itu tidak mengapa. Dan kerana kedua-dua bangsa iaitu bangsa Yahudi dan bangsa kafir ataupun bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu pegangan yang menyatukan mereka, dan pada masa yang sama mereka tidak ada latar belakang yang sama, maka terdapatnya perselisihan faham. Tetapi apabila mereka ada satu perkara yang menjadi pegangan kedua-dua bangsa, maka adalah lebih mudah bagi mereka untuk bersatu. Contohnya, apabila bangsa lain ataupun bangsa Yahudi, apabila mereka melihat bangsa lain memakan daging babi, mereka tidak perlulah meninggalkan ataupun meja makan tersebut ataupun menjauhkan diri. Dan pada masa yang sama, orang-orang Yahudi tidak perlulah ataupun orang-orang Roma tidak perlulah ataupun bangsa lain tidak perlu untuk disunatkan ataupun dipaksa untuk disunatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apabila kesemua ini tidak perlu lagi dipegangkan, hanyalah suatu perkara yang boleh ada pun, yang tidak perlu ada pun boleh, melainkan yang merupakan satu perkara ataupun tradisi orang-orang Yahudi. Maka sekiranya sedemikian, orang-orang Yahudi tidak perlu lagi membuat penekanan dalam hal-hal ini. Maka secara semula jadinya tidak akan menjauhkan ataupun menolak orang-orang yang bukan Yahudi di luar. Inilah apa yang ingin ditekankan oleh Paulus, bahawa kematian Tuhan Yesus salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan kedua pihak ini. Dalam ayat 15, rangkap yang ke bawah, di mana dalam Tuhan Yesus sendiri dia telah menciptakan satu manusia baru. Dan manusia baru ini adalah dirujuk kepada satu tubuh yang telah dikongsikan oleh kedua-dua bangsa, iaitu bangsa lain yang percaya kepada Tuhan dan juga bangsa Yahudi, di mana kedua pihak ini merupakan ahli anggota bagi tubuh ini. Dan ini juga adalah untuk menjelaskan bagaimana apa yang telah dicatat dalam Efesius pasal 1 yang mengatakan bahawa gereja ataupun jemaat merupakan tubuh Tuhan Yesus. Itu merupakan tubuh Kristus dan Kristus merupakan kepala jemaat. Dengan demikian, apabila adanya kewujudan hidup yang baru ini bukan sahaja telah pun meleraikan perselisihan antara dua bangsa, tetapi dalam ayat 16 kita juga dapat melihat ada satu lagi kebaikan yang lebih penting, di mana semua orang dapat berdamai dengan Tuhan. Dan kita tahu bahawa hukum Taurat sebenarnya lebih lagi menyatakan yaitu kesilapan dan juga kesalahan manusia terhadap Tuhan.
Demikianlah kematian Tuhan adalah untuk menebus dan untuk membayar dosa yang telah dilakukan oleh manusia dan juga untuk membayar yaitu nilai dosa manusia agar keadilan Tuhan dapat disempurnakan dan digenapkan. Dengan demikianlah mengapakah dikatakan bahawa di sini Tuhan dan manusia juga dapat didamaikan. Ayat 17. Di sini mengatakan bahawa Tuhan Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan juga mereka yang dekat. Mereka yang jauh adalah dirujuk kepada bangsa-bangsa Kristian, umat Kristian bangsa lain. Manakala mereka yang dekat adalah dirujuk kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang telah pun menerima iman kepercayaan lebih awal. Oleh itu, kedua-dua bangsa ini merupakan target yang ingin dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Di mana sememangnya ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan orang-orang Yunani. Dan kerana itu, para rasul mereka meneruskan kerja dan tugas Tuhan Yesus ini. Kerana itu dalam ayat 18 ada mengatakan bahawa kedua-dua bangsa itu telah disatukan oleh Roh yang dan beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini kerana roh itu senantiasa digambarkan ataupun senantiasa digambarkan bahawa Roh Kudus itu merupakan roh penghibur yang telah pernah diturunkan oleh Tuhan Yesus apabila Tuhan Yesus telah diangkat ke syurga. Oleh itu melalui Roh Kudus ini kita dapat meleraikan iaitu halangan-halangan fizikal sehingga kita dapat sampai kepada Bapa di syurga. Kesatuan ini bukanlah kesatuan secara fizikal. Bukanlah seolah seperti dua orang yang bermain dalam satu permainan di mana dua kaki mereka telah diikat untuk bermain permainan tiga kaki. Kesatuan ini bukanlah kesatuan fizikal, melainkan ini merupakan kesatuan yang boleh dicapai hanya dalam roh. Dalam ayat 19 hingga ayat 21, Paulus menggalakkan agar umat Kristian yang merupakan bangsa lain agar janganlah mereka agar bangsa-bangsa Yahudi janganlah memandang ringan terhadap bangsa lain yang percaya kepada Tuhan kerana mereka merupakan ahli-ahli dalam anggota keluarga Tuhan. Kerana itu ayat 20 di sini mengatakan ayat 20 hingga 22 Paulus telah menggunakan analogi batu penjuru ataupun bangunan untuk dijadikan sebagai gambaran di mana dia mengatakan bahawa para pemercaya adalah seperti pelbagai bahan binaan untuk membina satu bangunan. Dan hanyalah apabila semua ini telah tersusun rapi, barulah bangunan ini boleh berubah menjadi bangunan yang ada fungsinya. Daripada satu bangunan yang biasa boleh berubah menjadi tempat suci yang didiami oleh Roh Kudus. Oleh itu, perubahan fungsi ini merupakan yaitu peningkatan ataupun transformasi gereja. Di mana kita tahu bahawa sekiranya tanpa yaitu semua umat pemercaya bersatu dan menjadi satu tubuh, maka gereja ini tidak akan mendapat
tidak dapat maju dan tidak akan mencapai kemajuan. Kerana itu, kita harus bersiap sedia untuk melalui apa yang dikatakan dalam ayat-ayat Alkitab ini. Di mana? Kerana kita telah pun melihat apakah pemikiran yang ada pada ketika itu bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Daripada Alkitab kita dapat tahu bahawa pada kita zaman rasul-rasul terdapat ramai umat Kristian ataupun bangsa-bangsa Yahudi yang memandang ringan atau memandang rendah terhadap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi bukan orang-orang Yahudi. Malah selepas banyak tahun keadaan ini masih lagi berlarutan. Maka ayat Alkitab pada ketika itu, ayat Alkitab ini bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan pada ketika itu amatlah penting. Bangsa-bangsa Yahudi yang merupakan umat Kristian kerana mereka tidak faham, mereka membuli kamu, jadi kami berharap kamu boleh faham. Janganlah kamu memandang rendah terhadap diri sendiri, melainkan kamu juga merupakan salah satu ahli keluarga Tuhan. Janganlah kamu menyembunyikan diri di satu sudut dan kemudian menganggap bahawa seolah-olah diri kamu itu merupakan orang asing. Bagi segelintir bangsa lain, bagi segelintir bangsa Yahudi yang percaya kepada Kristus itu yang rela untuk mendengar nasihat Paulus, kita dapat melihat dan daripada sini kita dapat mempelajari bagaimana kita boleh meneguhkan kesatuan ataupun membaiki kesatuan dalam Kristus. Dan kesatuan ini kita haruslah ingat merupakan kesatuan dalam roh oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan pada masa sama untuk mencapainya maka manusia haruslah tunduk ataupun turut kepada Roh Kudus agar kita boleh mencapainya. Dan pada masa sama kita juga haruslah memahami tentang pengorbanan ataupun maksud tersirat yang ada dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kesatuan roh yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita juga membolehkan mereka yang berada dalam alam fizikal untuk merasainya. Sekiranya tidak, apabila Roh Kudus telah pun menyatukan kita, tetapi kita kerana latar belakang, kerana perkauman kita, kerana tradisi kita, kita masih mau memisahkan kesatuan yang telah pun disatukan oleh roh, maka ini akan menjadi suatu perkara yang amat kasihan. Kerana itu kata-kata ini amatlah penting bagi orang-orang pada ketika itu. Tetapi sekiranya kita memahami seterusnya iaitu kemajuan ataupun perkembangan sejarah sesudah itu, maka kita akan mendapati ada banyak perkara yang amat menyedihkan telah berlaku. Di mana 70 tahun selepas Masihi, orang-orang Yahudi telah ditawan. Kota Yerusalem telah ditawan oleh orang-orang Roma. Dan 130 tahun selepas Masihi, sekali lagi orang-orang Roma mereka telah datang untuk menawan dan juga telah menghalau orang-orang Yahudi. Dan kerana itu umat Kristian dan bangsa Yahudi pada masa yang sama bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang masih lagi memegangkan tradisi orang-orang Yahudi yang amat kuat pada ketika itu, mereka telah dihalau daripada tanah mereka. Mereka tidak lagi dapat mendiami tempat ataupun tanah kudus iaitu Yerusalem. Namun demikian, firman Tuhan telah tersebar kepada lebih ramai lagi orang-orang
orang-orang ataupun bangsa-bangsa lain, dan secara beransur-ansur bangsa Yahudi menjadi semakin kurang. Mereka telah pun hilang tanah mereka, dan sekarang mereka juga telah kehilangan pengaruh mereka. Dan apa yang lebih menyedihkan orang-orang Yahudi ialah bangsa-bangsa lain yang menerima umat Injil itu, mereka tidak memegangkan firman Tuhan ataupun Taurat Tuhan seperti bangsa Yahudi. Dan sekarang pengaruh itu telah pun berubah, di mana bangsa lain lebih berpengaruh, dan sekarang merupakan masa untuk mereka membalas dendam. Kerana itu, bangsa lain yang tak percaya kepada Kristus, mereka telah berikhtiar, iaitu mereka jadi menyebabkan keadaan di mana bangsa-bangsa lain mereka mempunyai konsep bahawa mereka telah pun menggantikan bangsa-bangsa Yahudi. Dan ini juga telah menjadi satu konsep yang sangat penting pada ketika itu, dalam 2000 tahun agama Kristian. Dan ini juga kerana mengapakah Roman Catholic mereka tidak berhenti-henti menekan ataupun menindas bangsa-bangsa Yahudi, kerana mereka menganggap bahawa orang Yahudi merupakan bangsa yang telah pun ditolak oleh Tuhan. Di mana kalau kita menonton tayangan-tayangan filem ataupun karya sastra yang ada dalam bangsa ataupun di negara-negara barat, maka kamu akan mendapati bahawa orang-orang Yahudi ini merupakan orang-orang yang telah ditolak oleh Tuhan Yesus, dan kini kita yang merupakan bangsa lain yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merupakan orang ataupun umat pilihan Tuhan. Dan apa yang amat menyedihkan ialah hal ini tidak membangunkan itu umat Kristian dari bangsa lain. Dan sejarah ini amatlah baik untuk dijadikan teladan bagi setiap pemercaya hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana sekarang kita telah pun memahami firman yang telah disampaikan dalam ayat-ayat Alkitab ini. Oleh itu, kita haruslah dengan peka, kita haruslah mengendalikan hal-hal kita dalam kehidupan seharian apabila kita datang kepada semua hal-hal ataupun aspek ini. Walaupun umat gereja Yesus benar itu didirikan di bahagian timur Asia dan didirikan dalam kalangan orang-orang Cina, tetapi janganlah kita sama seperti orang-orang Yahudi pada ketika itu, di mana kita hanya menyebarkan Injil kepada orang-orang Cina, dan pada masa yang sama janganlah apabila kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kita juga pada masa yang sama memaksa bangsa-bangsa lain untuk datang dan bersatu dengan kita dari segi tradisi dan budaya. Janganlah kita melakukan sedemikian. Walaupun kita tahu bahawa dalam kebanyakan negara yang ada di dunia hari ini, apabila mereka cuba untuk menyatukan agama bagi rakyat mereka cuba untuk mengasimilasikan budaya mereka dalam satu keagamaan, dan ini merupakan hal yang biasa dilihat. Tetapi janganlah kita yang sebagai pemercaya gereja Yesus benar sekali-kali melakukan hal sedemikian. Ini kerana kita mahu agar bangsa-bangsa lain lebih ramai lagi, orang-orang dari bangsa-bangsa lain dapat mempunyai peluang untuk memahami dan mendengarkan Injil Tuhan. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk menerima budaya orang Cina. Maaf, kami ini merupakan orang Cina, jadi kamu yang merupakan orang India, yang merupakan Bumi Putra Sabah, kamu semua haruslah belajar bahasa Cina. Janganlah kita sekali-kali melakukan sedemikian.
Janganlah kita merasakan bahawa hanyalah piano saja merupakan alat muzik yang paling tulen. Manakala alat-alat muzik yang lain yang dimainkan oleh kaum India ataupun mereka ataupun saudara-saudari yang ada di Cameron Highland, janganlah kita mempunyai permintaan sedemikian terhadap saudara-saudari kita dari segi yang berkaitan dengan ada istiadat dan juga kebudayaan kita. Biarlah kita tahu bagaimana untuk membezakan apa itu merupakan tabiat kita, yang mana merupakan firman Tuhan, dan yang mana merupakan budaya kita, dan yang mana merupakan kebenaran Tuhan. Kita juga harus tahu bagaimana untuk menghormati orang lain, agar janganlah kita sehingga menyebabkan yang lain merasakan dirinya disisihkan. Dan ini merupakan aspek yang baik yang harus kita lakukan. Dan kita juga haruslah teruskan pengejaran kita dari segi ini. Mari kita rujuk lagi seperkara. Di sini, Paulus juga ada menekankan bahawa kematian Tuhan Yesus telah pun menyatukan kedua pihak tersebut, di mana dia berharap agar apabila kita ada perselisihan, apabila kita ada pertentangan dari segi pandangan, kita dapat kembali kepada titik fokus ini ataupun pemahaman ini. Sememangnya bangsa ataupun orang-orang Yahudi itu telah menerima firman Tuhan lebih awal berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Dari segi perbuatan mereka boleh dikatakan adalah lebih baik daripada yang lain. Tetapi ini bukanlah suatu perkara yang harus dibanggakan, kerana kita semua ini adalah sama sahaja, di mana kita semua memerlukan darah Tuhan Yesus yang bernilai yang telah dialirkan daripada Tuhan Yesus demi menerima anugerah keselamatan. Sekiranya tidak, kita sama sahaja, kita tidak mungkin dapat sampai kepada Bapa di syurga. Kita tidak akan mendapat Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak akan mendapat pembaptisan daripada darah Tuhan Yesus yang bernilai. Oleh itu, dalam hal ini tidak kira sama ada kamu merupakan bangsa Yahudi ataupun bangsa lain yang percaya kepada Kristus, janganlah kita mempunyai yaitu perselisihan dari segi pandangan. Asalkan kita faham bahawa kita semuanya merupakan orang-orang yang telah bersalah terhadap Tuhan. Sekiranya bukan kerana pengorbanan Tuhan, maka hari ini semua kita rata-rata, semua manusia tidak akan ada peluang pun. Kerana itu, apabila kita kembali kepada titik ini, maka kita semua berada di garis permulaan yang sama. Tidak ada sesiapa pun yang lebih baik daripada yang lain, kerana kita semua merupakan orang ataupun manusia yang bersalah terhadap Tuhan. Maka dengan demikian, dengan pemikiran sedemikian, maka kita akan mempunyai hati empati terhadap orang lain ataupun mempunyai perasaan yang sama tentang orang lain. Ataupun bagi mereka yang baru sahaja percaya dan menerima firman Tuhan, sebenarnya ada perubahan yang banyak kerana mereka baru saja percaya, tetapi biarlah mereka beransur-ansur berubah. Yang penting ialah kita haruslah menekankan ataupun menempatkan fokus kita terhadap kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, agar kita mempunyai pemahaman yang betul. Kerana apabila kita mempunyai pemahaman yang betul, maka kita tidak akan mempertikaikan lagi itu jurang perbezaan dan menyebabkan perselisihan menjadi lebih besar dan lebih teruk. Di sini saya ingin memberi satu kesimpulan. Di sini nasihat yang ini diberikan kepada bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus itu agar janganlah memandang rendah terhadap diri sendiri, melainkan haruslah memahami bagaimana kematian pengorbanan Tuhan Yesus itu telah memperdamaikan dan mempersatukan kedua-dua pihak. Dan juga diharapkan agar semua saudara-saudari dapat sampai ke hadirat Bapa di syurga. Jadi daripada ayat Alkitab ini, kita haruslah juga belajar bagaimana untuk membezakan antara firman kebenaran Tuhan dengan
adat istiadat dan budaya yang tidaklah begitu penting. Dan pada masa yang sama kita juga haruslah peka untuk mengendalikan jurang-jurang perbezaan ini. Dan kita juga tahu bahawa kita haruslah sampai kepada titik permulaan di mana kita mendapat pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dengan demikian barulah kita mempunyai sikap dan juga pemikiran yang betul, barulah kita tidak akan terjerat dalam perselisihan ataupun pemahaman yang salah. Demikianlah perkongsian saya pada malam ini sampai di sini. Marilah kita berikan segala kemuliaan dan kepujian kepada Tuhan yang di syurga. Marilah kita menyanyikan kidung pujian bersama-sama bilangan 89.
Dalam doa kita teruskan doa kita, dalam permohonan kita agar Tuhan terus memimpin kita. Kita juga terus untuk memohon kepenuhan Roh Kudus. Memohon agar Tuhan mengaruniakan kita hikmat dalam tempo pandemik ini. Dan juga memanjatkan doa syafaat kita untuk mereka yang sedang mencari Injil dan juga mereka yang memerlukan bantuan. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa. 奉主耶稣圣名祷告。奉主耶稣圣名祷告。风吹寻，凌云自落，宁愿百国追
相信，共享主恩无尽，临风吹嘘，淋雨滋润，宁愿百国追，相信共享主恩无尽。Kebaktian kita pada malam ini sampai di sini. Kita berikan segala kemuliaan dan kepujian kepada Tuhan kita di syurga dalam damai. Sama-sama kita berdiri dan bersalam haleluya.